Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alim 'ala al-'abid kafadli 'ala adna." Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardaini hatta an-namla fi khulqiha wa hatta al-hut la yusallu ala mu'allimin nas bil-layl." Salam Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan dia dapat kita bersama-sama menghayati ilmu Allah Subhanahu wa taala daripada kitab Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang saya maklumkan kepada jemaah, kita menyanyi pakai kitab Minhaj al-Rasidin. Jadi kitab itu ada pihak meneruskan surah ini belum buat kitab, tapi nampak ada dua kitab. InsyaAllah mudah-mudahan kalau ada kitab ini jadi lebih baik, kita dapat ada tidaklah maknanya kuliah-kuliah kita itu sekadar yang menjadi drama tertentu dan habis macam itu. Bila ada kitab, kita akan dapat panduan yang lebih jelas daripada ini. Jadi seperti mana yang saya maklum tadi, kita mengambil satu kitab ini. Kitab ini penting juga. Dia menjadi satu pembangkit kepada akidah kita, pegangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala panduan yang ada di dalam Islam ini dia menjadi dan mendorong seorang manusia menjadi lebih baik, lebih maju. Sebab pada zaman sekarang ni kita tak terlepas daripada tuduhan-tuduhan golongan sekularisme ataupun golongan orientalis barat ini. Dia menuduh Islam ini sebagai suatu agama yang sesuai zaman kuno kan. Sedangkan dia tidak begitu. Sehingga semalam ni saya terima WhatsApp ni, ada lagi di kalangan masyarakat kita dia menuduh hukum ataupun hukum dalam Islam itu ianya sebagai suatu perkara yang kuno. Dia sesuai di zaman ini. Dia tidak begitu. Kemungkinan kita tidak meletakkan suatu asas yang cukup penting yang mana dipanggil sebagai akidah di dalam Islam ini, iaitu kekukuhan iman kita ini dia tidak dapat untuk merealisasikan dalam diri kita, yang menyebabkan tuduhan-tuduhan seperti ini dia jadi dalam masyarakat kita hari ini. Wallahu a'lam apa sebabnya. Tapi satu sebab, kalau tanya dengan saya akan mengatakan manusia hari ini telah banyak sangat mengecapi nikmat-nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang baik-baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana manusia mengecapi nikmat Allah yang lebih besar ini, menjadikan mereka kufur. Ada di kalangan manusia dia mengecapi nikmat yang banyak, dia jadi kufur. Ada juga di kalangan manusia yang tidak dapat nak mengecapi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi dan dianugerahkan kepada dia jadi kufur juga. Seperti mana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang cukup simpel, kadal fakru kufran. Orang miskin itu dia boleh jadi kufur, orang kaya pun dan terlalu banyak nikmat dicapai dia jadi kufur. Inilah yang malam kepada kita. Janganlah kita menjadi seperti dua golongan tersebut. Jadi kita ni nak kata, saya pun yakin di surau ni nak kata hak miskin pun tak ada, nak kata hak kaya sangat pun tak ada. Ada di surau ni yang ada duit 1 juta, ada harta 1 juta, ada dia. Wallahu a'lam. Kalau ada, alhamdulillah.
yang datang ke surau orang macam tu, Masya Allah, cukup mulia hati, cukup dipandang oleh Nabi SAW, bukan sekadar Nabi. Hatta Hud wal Naml, kata Nabi SAW, ulat dalam batu dan ikan di laut pun, maknanya dia mengayu-ayukan golongan seperti ini, golongan yang ada harta, dia datang untuk nak mengaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kitab Ihya Ulumuddin yang tadi itu saya bacakan satu hadis yang mengatakan fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnan. Pada muka surat 22 itu ada hadis. Kelebihan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seperti kelebihan ke atas orang yang paling rendah darjahnya di kalangan masyarakat. Kelebihan orang alim ke atas ahli ibadat, orang alim, kelebihan dia ada kelebihan. Allah nak di sini maknanya kita kena fokuskan dalam hidup kita suatu ilmu yang cukup penting kepada kita. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin yang telah diringkaskan dalam kitab yang namanya Minhajul Qasidain ini, beliau menamakan kitab ni Minhajul Qasidain. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab tu, buka surat 21, ada di situ permulaan kepada tajuk yang begitu ilmu dan kelebihannya serta yang berkaitan dengan walaupun kitab Ihya Ulumuddin yang saya sebut pada tuan-tuan pada bulan lepas, dia mengandungi satu bab, satu jilid tu 2229 muka surat kan. Kalau dah 4 jilid tu maknanya hampir 10,000 muka surat kan. Maknanya 10,000 muka surat ni tuan-tuan, sampai kepada kita hari ini yang telah diringkaskan boleh dikatakan lebih kurang dalam 840 muka surat kan? Jadi 840 muka surat ni orang yang mengarang daripada kitab Ihya Ulumuddin, dia ringkaskan, memanglah dia letak nama kitab ni lain sikit nama dia, namanya Minhajul Qasidain. Kitab yang asal tu kerana Imam Ghazali dia tulis kitab Ihya Ulumuddin sebab tekniknya begitu kan, hak cetak terpelihara. Jadi kalau dia nak cetak kitab Ihya Ulumuddin tu, dia terjemahkan, nak ringkaskan, nanti dia jadi khianat kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Sebab apa? Dia penat-penat kalang kitab, lepas tu orang lain dapat nama. Itu yang kadang-kadang selalu dalam kitab ni dia kata, kitab apa? Dia kata apa? Hak cetak terpelihara. Maknanya tak boleh diulang lagi cetak ni, mengikut ilmu yang dia boleh. Jadi ulama-ulama ambil pendekatan daripada situ lah. Dia mengarang sebuah kitab yang menjadi inspirasi kepada kita, yang namanya kitab Minhajul Qasidain yang kita baca pada hari ini. Jadi uraian-uraian ini insya-Allah kita akan cukup tambah sedikit banyak daripada kitab asal Ihya Ulumuddin dalam bentuk uraian saya ini. Jadi kita mengaji dulu macam tu lah. Jadi dalam hadis Nabi SAW dan tajuk yang pertama yang diletakkan oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Qudamah Al-Maqdisi yang mengarang ni, dia bahagikan kitab Ihya Ulumuddin ini kepada 4 bahagian. Bahagian pertama dia ibadat, bahagian kedua adat kebiasaan, bahagian ketiga perkara yang membinasakan, dan bahagian yang keempat perkara yang menyelamatkan. Dia ada 4 tajuk: ibadat, adat, perkara yang membinasakan, muhlikat, perkara yang menyelamatkan, munjiat. Jadi 4 tajuk. Dalam perkara tajuk yang pertama itu dia ambil bab 1, ilmu dan kelebihannya serta berkaitan dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Jadi kalau kita dapat ilmu ni,
Kita wajib kena beri umpuan tuan-tuan. Jangan kita ambil maknanya sekadar kita dengar, lepas tu kita cuba nak praktikkan dalam hidup kita. Oleh kerana kita ni sesak sangat dalam kehidupan, kita ambil mana yang boleh. Mana yang boleh kita kena ambil. Mana yang tak boleh tu Islam dia tak paksa. Ilmu dan kelebihannya itu yang berkaitan dengannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun." Katakanlah lagi kepadanya, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Jadi Imam Ghazali rahimahullah taala dalam tajuk ilmu ini, dia bawa satu ayat Quran yang cukup jelas kepada kita daripada surah Al-Zumar ayat 9. Tidaklah, katakanlah wahai Muhammad, Allah berfirman dan Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada umatmu ya Muhammad, orang yang tak ada ilmu dengan orang ada ilmu, qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Dia tak sama ke? Dia tak sama dari sudut akhlaknya, tak sama dari sudut ibadatnya, tak sama dari sudut apa sahaja pun. Sebab tu dalam hadis Nabi yang saya baca awal pembukaan tadi itu tuan-tuan, saya bawakan fadlul alim 'alal 'abid. Kan? Yang mana fadlul alim 'alal 'abid, kelebihan orang berilmu dengan ahli ibadat. Dia bandingkan. Seorang ni ahli ibadat, seorang ni ahli ilmu. Kan? Ahli ibadat, dia melakukan ibadat semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok orang sembahyang, dia sembahyang, dia dapat sedikit banyak ilmu tentang sembahyang, sujud, rukuk, tamak minah dan sebagainya. Dia lakukan perbuatan itu. Bukannya tak baik tuan-tuan, tetapi Islam ni dia dasarnya dia nak upkan ilmu kita, barulah Allah Subhanahu wa taala terima ibadat kita dengan mudah. Sebab itu yang dikatakan akidah mereka. Orang yang beribadat tetapi tak ada ilmu tuan-tuan, dalam ibadat yang dia buat, dia tidak sama dengan orang yang ada ilmu. Kalau orang tu ada dua-dua, ada ilmu, dia ahli ibadat, Masya Allah, ini manusia yang paling special. Kan? Itu dia. Orang beribadat, orang hari ini dia beribadat, sembahyang, puasa, hari, hukum, wudhu, dia pun ikut kat belakang. Tengok orang sokong juga. Tapi dia tak ada ilmu tentang hukum wudhu ni. Ini masalah dia. Lama kelamaan, bila mari syaitan iblis, apatah lari golongan jahiliyah, jahil ni datang bawa satu cerita, kata dia kata, siapa yang boleh buat hukum, siapa yang buat hukum wudhu ni, yang menyokong, dia nak balik kepada zaman kuno. Ni orang tak ada ilmu, dia mudah terima benda. Ini yang jadi masalah. Akhirnya dia tergolek juga. Sebab tu teknik dalam Islam ni tuan-tuan, kita tengok di akhir kehidupan seorang manusia, kan? Di akhir kehidupan seorang manusia ni, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bila dia nak mati, kan? Bila nak mati itu, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, kata Nabi. Dia akhir nyawa kita nak tercabut ni, orang yang tak ada ilmu, orang yang bukan ahli ibadat, bukan senang nak boleh sebut benda itu. Bukan senang. Sebab tu kita hari ini, daripada muda-muda, daripada anak-anak ni tuan-tuan, kita kena mempelajari ilmu Islam. Dia akan sampai satu ketika nanti ilmu ni, dia kata ilmu apa yang wajib belajar. Ulama-ulama dia bahas dalam kitab ni, insyaAllah. Jadi ayat yang kedua pula Allah Ta'ala sebut dalam kitab itu pula, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan darjat orang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Kalau kita tengok pula ayat itu, ayat dalam surah Al-Mujadalah, ayat 11.
Allah kata apa? Allah meninggikan darjat seorang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan agama. Allah sebut di sini ilmu pengetahuan agama. Sebab tu ulama dia akan bahaskan nanti. Dari ilmu agama. Tapi dalam ilmu agama kita wajib untuk ilmu dunia sunat saja. Ilmu dunia ni tuan-tuan sunat saja. Nak belajar, tak belajar pun tak boleh. Sebab ilmu agama ni dia jadi pemangkin kepada ilmu dunia. Hari ini kita kata ilmu nak cari dunia. Kalau kita pergi sekolah-sekolah hari ini kan, dia ada sijil kan, ada sijil SPM grade 1, SPM 8A1, 5A je. SPM 5 je lah. 5A ataupun 6A je kalau faham. Jadi dia setakat. Jadi itu sebagai satu benda yang jadi sampingan untuk kita nak dapat rezeki di dunia. Yang lebih lagi ilmu ini yang kita dapat bukan ilmu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu dunia. Kita mengaji bab engineering. Kita mengaji bab apa? Perubatan, nak jadi doktor. Kita mengaji bab ilmu engineering, nak jadi engineer. Kan? Boleh buat jabatan sana, boleh buat jabatan sini, buat bangunan 15 tingkat, 20 tingkat, macam mana teknik dia. Ilmu perubatan pula, doktor, nak jadi doktor. Bukannya orang nampak ilmu pada hari ini, ilmu perubatan tu. Tapi yang orang nampak, gaji doktor tinggi. Lepas tu dia fikir pula, doktor ni kalau buka klinik sendiri ni, Masya Allah, gaji lagi besar daripada kerja juga hospital perasaan. Manusia dia nampak macam itu. Sedangkan di sana ilmu perubatan, ilmu engineering itu memang asalnya daripada Islam. Dalam Islam ada ilmu perubatan, dalam Islam ada ilmu engineering. Segala ilmu yang ada di sekeliling kita ini, yang manusia faham pada hari ini tuan-tuan, semuanya ilmu itu daripada Al-Quran. Yang umat Islam terkecil pada hari ini disebabkan ilmu daripada asas pembentukan ilmu itu kita tidak kaji. Itu yang manusia menyelidiki kan? Sebab ilmu yang di sini menampakkan daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah meninggikan darjat. Sebab itu kita dalam konsep ini kita kena yakin. Kita kena yakin dengan ayat Al-Quran. Bukan maknanya sekadar kita faham sedikit sebanyak-banyak kita kata ni ilmu agama dari ilmu dunia dari kita. Segala ilmu dunia yang ada daripada Al-Quran. Jadi Allah kata Allah akan angkat darjat orang yang ada ilmu ini ke satu darjat. Tetapi dengan syarat segala ilmu yang dia dapat, segala kerja yang dia buat itu tidaklah dia bersandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang engineer, orang mengaji ilmu engineer. Seorang doktor yang mengaji ilmu perubatan. Kalau dia letakkan landasan dia semata-mata kepada Allah, ya Masya Allah, orang ni lagi baik daripada ulama. Cukup dia lebih baik daripada ulama. Dia lebih baik daripada Dr. Yusuf Karnawi. Engineer dia. Seorang doktor begitu juga. Engineer dia buat satu bangunan. Kalau dia letakkan asas dia untuk nak mendapat darjat Allah Subhanahu Wa Taala, Masya-Allah, bukan keuntungan semata-mata. Hari ini orang buat bangunan 15 tingkat, dia punya projek tu berapa juta. Kan? Kalau 15 juta orang tak boleh lakukan. Aku nak 30 juta. Barulah aku untung dalam 15 juta. Kan? Dia nak untung macam tu. Tetapi mereka ini dia tidak pandang keuntungan dia dari sudut ukhrawi di akhirat. Masya Allah, dia tak nampak keuntungan dia semasa hidup tu. Allah tunjuk dah keuntungan dia. Apa dia? Berapa ramai manusia yang duduk berlindung di atas bangunan itu sentiasa mendoakan, ya Allah, rumah macam ini, tolongnya aku dapat hidup. Itu doa untuk orang buat rumah.
Sebab tu kerajaan-kerajaan buat satu projek perumahan ni, dia dasar dalam Islam. Jangan letakkan dasar untuk nak mencari keuntungan. Sebab tu Islam dia jaga tu. Rumah tempat berteduh ni tu. Dan asas yang penting ni ada 4 benda. Api, air, elektrik, api, air, gas, udara. 4 benda ni tuan-tuan. Wajib sebuah kerajaan itu menjaga untuk rakyat. Kalau ada rakyat Islam ke rakyat bukan Islam tu, wajib kerajaan itu jaga. Sebab tu kita buat, ada di golongan kita buat 1-3 dulu. Air kita nak beri cuma kata. 11 meter 11 ni saya tak faham itu. 11 meter baru yang pertama itu 11 meter baru. Saya tak buat banyak itu. Dia beri cuma dalam anggaran RM11 kata dia. Kan? Air yang digunakan maknanya dia tak kena bayar. Lebih daripada RM11 tu, lebih tu kena bayar. Ni air yang kena beri cuma. Kan? Elektrik itu juga. Elektrik ni wajib kerajaan ni menjaga. Kalau nak ambil kos elektrik pun kena ambil sekadar untuk nak menguruskan jalan kuasa dan enjin kan. Itu peranan kerajaan sebenarnya juga. Kan? Dalam bab-bab seperti ini dia kena buat macam tu. Gas macam tu juga. Gas, udara ni wajib kerajaan kena jaga juga. Supaya jangan dicemar dengan berbagai-bagai kotoran. Sebab manusia yang hidup di dalam sebuah negara itu, maknanya dia hidup udara. Tiap kita hidup udara ni. Kalau udara kotor ni tuan-tuan, kerajaan bertanggungjawab kena bersihkan udara. Sebab tu yang tu dia jagalah betul. Dia takut mati. Dia takut mati. Sebab orang tu duk kaji kata, "Oi, Datuk Seri, kalau udara kita kotor ni susah juga. Bukan rakyat Datuk Seri sahaja yang kena timpa bencana. Datuk Seri sedikit nak pergi keluar kerana udara kotor. Nanti silap-silap Datuk Seri yang boleh hidup 70 tahun, 55 tahun dah terpelengok dah." Ni. Dia takut benda macam tu baru dia jaga. Lori-lori yang buat asap dia jaga udara. Dia keluar dengan asap. Itu kita tidur lah. Kan? Itu betul lah jaganya. Pasal ada unsur-unsur kepentingan peribadi. Itu masalah. Air macam mana? Elektrik macam mana? Elektrik mahal kali. Elektrik tu dia turun harga pasal harga minyak turun. Bukan kena buat macam itu. Dia kena daripada asalnya tu kita kena jaga. Saya seronok satu benda kesan daripada pemerintahan Islam di Mesir, tuan-tuan. Hassan al-Banna lepas tu pergikan siapa tu? Syed Qutb Hassan al-Banna. Kesan dia sampai ke hari ini. Kerajaan kerajaan yang berasaskan kapitalis barat ini, dia tak boleh nak buat tuan-tuan. Air dia murah tuan-tuan. Padahal di Mesir tuan-tuan, bukan ada hujan tuan-tuan. Air sungai Nil tu, air bersih macam. Lepas tu, tuan-tuan kalau pergi buka di bandar Lahirah tuan-tuan, rakyat dia 40 juta. 40 juta rakyat yang duduk macam tempat kita kata Kuala Lumpur. Tapi air tu Masya Allah bisa keluar. Tak pernah satu hari pun saya tengok air ni terjejak. Panjang 8 tahun saya tuan-tuan di Mesir. Mungkin boleh jadi ada tempat-tempat air tu paipnya pecah ke apa tu. Itu pun mungkin berapa jam. Ni bergegas orang. Pecah air tu tuan-tuan, paipnya pecah. No, sabar kita sabar. Sabar pun sampai 20 minit, 30 minit sabar sampai. Kita 2 jam sabar tak sampai. Kan? Punya lembabnya. Kan? Jadi di Mesir tuan-tuan, air tuan-tuan kita guna banyak. Paling banyak kita bayar RM4, RM5. RM4. Duit dia RM4, RM5. Duit kita ni, kata zaman saya ni lebih kurang dalam RM2 lah, RM2.5. Duit. Ni betapa murah ni tuan.
Padahal di rumah tu kita pakai air tuan-tuan. 6 orang bujang rasa kan. 6 orang kadang-kadang kawan daripada luar datang duduk mandi guna air macam-macam lah. Nak membasuh, nak apa, macam-macam lagi. RM6, RM5 murah. Elektrik macam tu juga. Elektrik tu paling mahal pun kita guna RM7, RM7.5. Paling banyak RM7 tuan-tuan. Di rumah tu ada apa tuan-tuan? Di rumah tu ada tempat ni mandi air panas kan? Itu kan buat elektriknya tu. Ada tempat bakar roti pula daripada elektrik dan sebagainya kan? Macam-macam alat elektrik ada di rumah tu. Tapi UAP ni kita tak timbang nak guna aircon ke, nak guna kipas ke, musim panas tu tak timbang dengan takut elektrik kena bayar banyak. Kita hari beratus-ratus kena bayar kan? Ni satu benda. Sebab apa Islam memandang sedikit inputlah sebelum kita lanjut kan? Sedikit input kita nak bagi contoh. Sebab bila diletakkan dasar begini tuan-tuan, Islam ni dia nak jaga kebajikan manusia. Sebab tu dia suruh ambil kos untuk nak menyelenggarakan pusat-pusat macam air tu, tabungan air, lepas tu macam elektrik juga nak buat elektrik. Dia ambil kos untuk nak mengurus kan benda-benda tu. Lalu disiap kepada rakyat. Macam ni. Bila rakyat dibebankan dengan benda-benda yang begini tuan-tuan, satu perkara yang rakyat akan menggadaikan apa benda tu. Sebab tu Islam ni dia fikir panjang. Satu benda yang rakyat maknanya orang itu sendiri yang akan amalkan ialah agama dia amalkan. Tuan-tuan hari ini boleh jadi orang yang segolongan manusia yang Allah Ta'ala pilih kehidupannya mungkin berasa senang, boleh hidup dan sebagainya dengan gaji yang ada. Tetapi berapa ramai manusia di luar tuan-tuan yang hidupnya susah betul. Yang hidupnya susah. Kadang-kadang dia nak sembahyang pun payah. Nak sembahyang payah. Ini masalah besar. Kan? Ini masalah besar. Bila hari dia tinggalkan, dia sibuk dengan kerja-kerja cari makan. Tujuannya apa? Untuk nak bayar elektrik, nak bayar 200 sebulan. Manusia akan jadi sibuk tak dengan urusan dunia? Manusia akan jadi sibuk dengan urusan dunia. Tak ada masa nak duduk di surau, di masjid dan sebagainya untuk nak menyanyi. Apatah lagi salat jamaah yang masanya singkat dan sebagainya. Tuan-tuan ada masa. Balik kerja pukul 6, pukul 5.30 sampai rumah pukul 7, lepas tu mandi siap ini boleh datang, lepas tu rumah pula dia datang ni kan? Boleh turun ke bawah. Tetapi kena ingat berapa ramai manusia yang di luar sana itu tak boleh kerana kerja sibuk nak cari makan. Lalu manusia lama kelamaan dia akan meletakkan satu mentaliti hidup ni cari makan. Tak boleh makan, tak boleh hidup. Ni masalah tuan. Jadi kita akan baca hadis itu kalau nampak ya. Jadi dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala kata yarfa'ullahu allazina amanu minkum. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah itu sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya ialah para ulama. Kita kena faham tajuk kita ilmu. Lepas tu hari ni pula dia kata ulama. Ulama itu perkataan jamak daripada perkataan ilmun ataupun alimun. Alimun yang orang berilmu. Orang berilmu kalau kita mengaji kaedah bahasa Arab. Alimun seorang yang berilmu. Alimani dua orang yang berilmu. Kalau tiga orang yang berilmu, dia dalam kaedah bahasa Arab dia kata jamak. Jamak ni maknanya plural, ramai. Dia lebih daripada tiga, dia boleh jamak ramai. Kita pun macam itu juga dalam bahasa kita. Lalu disebut sebagai ulama. Ulama tu asal perkataan
ibadihi ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bukannya dalam ayat ini jangan kita salah faham. Menaruh bintang ataupun menaruh takut. Allah kata yang menaruh takut ataupun menaruh bintang itu maksudnya orang yang paling berkualiti, yang dalam hidupnya melakukan suatu ibadah, ataupun manusia yang paling baik ialah orang yang berilmu. Ya, orang sembahyang pada hari. Mana lebih baik? Kita main ikut-ikut itu ataupun kita ada ilmu tentang sembahyang? Ini masalah. Baik apa sahaja, dalam bentuk apa sahaja, dalam teknik bekerja, kita dilarang dalam Islam untuk nak curi ulang. Curi ulang ni banyak berlaku dalam masyarakat. Pada masyarakat kita ni tak lagi. Dengar. Ada banyak curi ulang. Itu nanti kita akan bahas. Jadi innama yasyarraha min ibadihi ulama, sebab orang yang akan Allah Ta'ala terima ibadah dia, orang itu. Orang tak ada ilmu bukan Allah Ta'ala terima, tapi kualiti ibadahnya kurang. Orang Kelantan kata kurang. Kalau ada orang Kelantan dia kata kurang, kualitinya tak ada. Sebab tu kita ni tak payah doa banyak-banyak dekat sebenarnya. Tak payah doa panjang-panjang lepas kita sembahyang. Pertamanya as-salatu al-maliki, sembahyang itu dalam doa dah. Sebab tu doa yang tambahan yang kita minta juga tuan. Kalau kita ada ilmu tuan, minta sikit je. Ilmu macam mana? Kita faham apa yang kita baca dalam doa. Kita faham apa yang kita baca dalam sembahyang tu, daripada surah, daripada Fatihah. Apatah lagi kalau kita faham tentang akidah dan falsafah, yang saya nak tekankan sangat dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, akidah dan falsafah. Kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu dia menyusup masuk ke dalam hati seorang manusia itu. Itu pun dah cukup tuan. Tapi hari ini kita kadang-kadang Allahu Akbar. Ya, sembahyang betul. Silap kita tuan. Kita tak capture makna yang kita baca. Saya nak beri contoh yang paling mudah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita ucap Allah Maha Besar. Orang ada ilmu tentang benda itu. Allah Maha Besar, dia boleh gambarkan Allah hebat, Allah Maha. Lalu dia akan dalam ibadat dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sembahyang dia tak ada masa dah, tak ada ruang dalam kepala dia nak pergi ke sana, nak melayang ke sini, nak melayang ke mana-mana semasa dia sembahyang kepada Allah. Kan? Ini tidak, kadang-kadang kita kan terlalu sibuk sangat dengan urusan tu. Kadang-kadang api dekat dapur tu tak tutup, masa sembahyang tu lah dia. Kan? Baik dekat rumah tak tutup, masa sembahyang tu lah dia. Kan? Segala benda macam-macam ada kehidupan kita. Jadi kadang-kadang yang lebih teruk lagi, lepas sembahyang ni, apa benda lah, aku nak pergi ke mana, apa nak makan apa. Aku lagi dahsyat. Ya. Kalau aku jumpa tu, dia fikir nak makan. Hari ni nak makan apa. Jauh kita salah itu. Kan? Jadi kalau kita faham konsep Allah, senang. Dan dalam Fatihah setiap sesuatu. Zaman sekarang bagaimana yang saya sebutkan, contoh pada malam ini kitab kita baca. Tak susah dia dah diterjemahkan makna ayat Al-Quran. Tinggal lagi kita baca nak ambil ilmu. Tak ada lagi kan. Jadi dalam muka surat 22 dalam kitab As-Sahihain meriwayatkan hadis daripada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, dia akan memberikan kepahaman yang mendalam kepadanya tentang agama. Dalam kitab As-Sahihain. As-Sahihain apa dia?
kitab hadis Bukhari dan Muslim. Itu yang disebut as-sahihain. Sebagaimana yang saya sebut kalau kita faham bahasa Arab. Sahih itu satu. Sahihain ini dua. As-sahhu jamak. As-sahhu. As-sahhu salati disebut dalam kitab-kitab bahasa Arab. Sahihain ini dalam dua kitab yang sahih. Dalam dua kitab yang sahih ini apa dia? Dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim disebut. Apa yang Nabi sebut? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepadanya, dia akan memberikan kefahaman yang mendalam kepadanya tentang agama. Hadis ini pun kena faham dengan baik saja supaya akidah itu pegangan kita tak lagi. Pasal apa dah? Siapa yang berkehendakkan suatu kebaikan, Allah akan anugerahkan kepadanya faqih dalam agama. Faqih dalam agama ni, adakah kita sekadar membaca, mengaji itu, kita boleh jadi faqih? Itu satu persoalan. Adakah kita main dengar sahaja keset-keset tanpa ada kitab, tanpa ada buku, tanpa ada rujukan dan sebagainya, kita boleh jadi faqih? Itu nak tanya. Kalau kita duduk pegang, tak apalah, kita pegang je lah. Dengar adalah ceramah ustaz tu, tak ada yang beli, tak ada duit lah. Tumpang pun boleh. Contoh satu kitab tuan-tuan, tumpang tiga orang, duduk rapat-rapat dengan. Tuan-tuan tengok tak sistem orang mengaji di Mesir tuan-tuan. Kitabnya satu, tapi 10 orang duduk tengok. Kumpul kat itu. Dah orang miskin ramai tu. Kita ni alhamdulillah, masya-Allah. Kalau kita tidak gunakan harta kita ni untuk nak dapat manfaat ilmu Allah Subhanahu wa taala, padahlah kita makin lama makin miskin. Kan? Tengok kita dan negara tu makin lama makin musuh. Kan? Makin miskin. Pasal sibuk dengan urusan dunia semacam. Rakyat bayar ke, tak bayar ke, tak bayar ke. Kan? Rakyat beragama ke, tak beragama ke, tak apalah kita tulis di dalam IT agama Islam. Sudahlah. Takkan Allah tak tahu. Dia cakap macam tu. Ni yang kata akidah dia ada something wrong. Orang cakap macam tu. Kalau kita tak mengaji, masa kata Allah Ta'ala nak beri sahaja ilmu beri. Kan? Tak mengaji, tak ada usaha ikhtiar. Kita ni kan dalam falsafah Islam ni dia ada 3 akidah. Ahli sunnah wal jamaah satu, Jabariyah satu, Qadariyah satu. 3 iktikad yang harus kita fahami. Kita faham. Tapi yang dia suruh pegang satu juga, iktikad ahli sunnah wal jamaah. Iktikad ahli sunnah wal jamaah macam mana? Masuk Qadariyah, masuk Jabariyah. Jabariyah ni apa? Jabariyah ni dia ada usaha ikhtiar. Qadariyah apa? Qadariyah ni maknanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah usaha ikhtiar, mula-mula kita bergantung kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, aku beli dah kitab. Aku bawa dah kitab. Aku mengaji dah. Kalau aku tak faham juga, tak ingat juga ilmu-ilmu Kau ya Allah, aku serahkan segala-galanya kepada Kau ya Allah. Itu Qadariyah. Penggantungan kita kepada Allah. Jabariyah pula macam mana? Kena turut dengan Jabariyah. Usaha ikhtiar. Jangan duk beli kitab, lepas tu duk taruh kat rumah. Ustaz kata kena beli kitab, dan baca aja, tak berguru, tak faham dan sebagainya. Itu kita duduk di rumah, tak boleh ada beli kitab. Baca sudahlah, dah terjemah pun. Tak jadi juga. Kena datang pula ke surau. Kena mengaji, bawa kitab tu. Kena datang. Itu namanya usaha ikhtiar. Lepas tu usaha ikhtiar yang lain pula, kena fikir balik apa yang kita dah huraikan. Lepas tu balik di rumah mengaji pula. Barulah Allah Subhanahu wa taala dia akan beri man yuridillahu lahu khairan yufaqihuhu fid din. Allah akan, siapa yang nakkan satu kebaikan dalam hidup dia, Allah Taala akan bagi, Allah Taala akan beri. Dan apa? Akidahnya, pegangannya betul.
ada usaha ikhtiar. Ini yang benda-benda yang terjadi banyak dalam masyarakat kita. Dia berdoa minta rezeki dia kepada Allah Ta'ala. Murahkanlah rezeki. Kalau Allah Ta'ala turunkan berat ke bumi tengah berdoa tuan, surau ni akan datang kena beli 3 bangunan pula nak buat surau. Pasal Allah Ta'ala setiap orang berdoa minta murah rezeki pun turun berat ke bumi. Kan? Doa. Ya Allah, aku nak kereta Mercedes pun dapat kereta Mercedes sendiri. Parking depan apartmen kita. Kan? Bukan begitu. Kena ada usaha ikhtiar. Begitu juga dengan ilmu kita. Kalau kita nak terima Allah Ta'ala, terima ilmu kita, terima doa kita, terima salat kita. Salat tu tuan-tuan, satu benda yang saya nak ambil, salat tuan-tuan. Sejak daripada merdeka hingga hari ini tuan-tuan, kita belajar buat salat kita. Tapi tak betul-betul tuan-tuan. Sebab tu saya tak maaf tuan-tuan, bukan surau ni, tempat lain lah. Belum cakap ni tahu dah. Kadang-kadang saya suka datang lewat surau-surau untuk masjid. Ni saya ambil contoh ulama juga. Abu Hassan bin Al-Hafiz, dia cakap dalam kuliah. Saya sengaja datang. Dia ni ulama fiqh dia. Saya datang lewat ke masjid-masjid yang jemput. Saya nak tengok jemaah sembahyang. Saya nak duduk di belakang. Kakinya tu macam mana? Kan? Kakinya tu kadang-kadang duduk di antara 2 sujud tahiyat awal dan tahiyat akhir tu, dia tak ada apa beza tu. Kan? Itu satu benda. Habab tu pun daripada dulu, daripada kecil dah kita sembahyang, tapi tak betul-betul. Sampai ke hari ini. Kan? Tak betul-betul. Macam mana tu? Kan? Ini benda. Ini satu benda yang lama kita mengaji. Apatah lagi nak faham hukum hudud ni tuan-tuan. Dalam bab jenayah, bab perniagaan yang disebut dalam Islam, bab ilmu perubatan yang disebut dalam Islam ni, Masya Allah, jauh lagi. Kan? Benda yang hari-hari kita buat tu banyak something wrong. Jadi kita mengaji kitab ni bukan saya nak huraikan, nak betulkan salah tuan-tuan. Itu kerja ulama fiqh. Ulama akidah dia kena menjelaskan benda itu saja sampai sekadar. Nanti saya ambil kerja ulama fiqh pula nanti susah je. Ulama fiqh nanti marah dia. Kan? Saya kerja saya ni nak sampaikan masalah ilmu akidah pegangan kita supaya jadi mantap. Sebab tu mari hadis daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, katanya 2 orang lelaki disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang ahli ibadat dan seorang lagi ahli ilmu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في حجرها وحتى الحوت ليصلوا على معلم الناس الخير. Kelebihan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seperti kelebihan ke atas orang yang paling rendah darjat di kalangan kamu. Maknanya kalau kita asingkan ahli ilmu dengan ulama, orang alim. Orang alim dia tidak ada kelebihan mengamalkan ilmu-ilmu yang ada pada diri. Dia alim, tahu bab. Kalau kita nak minta kepada Allah, salat sunat ni. Kalau kita nak buat perkara ini, bab zakat ni kita perlu ada macam ini. Dia tahu ilmu-ilmu semua dia tahu. Tetapi dia malas nak ibadah. Dia kena malas. Dia kena payah nak melakukan ibadah. Dia ilmu banyak. Jadi ini satu hal yang maknanya Allah tak, Nabi SAW dia kata apa? Orang macam ini, dia kata dia darjatnya serendah-rendah darjat. Apa? Teruk juga. Ni bahaya yang menimpa orang ilmu pula. Orang ilmu
Bahaya yang menimpa abid ni pula, orang yang beramal sahaja pula, dia tak ada ilmu pula. Kan? Ni yang kata akidah dia. Dia tak ada ilmu pula. Dia tak ada ilmu, dia ibadat sahaja. Allah beri darjat dia rendah juga, kata Nabi. Pasal apa? Pasal dia ada satu. Dia abid, tapi ilmu tak ada. Yang ni pula alim, tapi tidak jadi abid. Abid ni apa dia? Abid ni lebih kepada orang yang menta'abudikan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dia buat. Tapi dia abid. Abid mesti ada ilmu, alim pun dia kena jadi abid. Maknanya dua-dua tu kena juga. Ajar barulah dia akan, Allah Subhanahu Wa Taala dia akan angkat orang ni, yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu dia. Baru sampai maksud dia situ. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya serta penghuni langit dan bumi, bahkan semut dalam sarangnya dan ikan di lautan sentiasa berselawat kepada mereka yang mengajar kebaikan kepada manusia. Dalam pada itu Nabi sebut pula satu kebaikan yang seorang itu dapat. Apa dia? Hendaklah ilmu yang ada ini diajarkan kepada orang lain. Jangan lokek ilmu. Kan? Ada di kalangan masyarakat kita, bukan masyarakat aja, alim ulama kita, ilmu dia lokek. Kan? Ilmu dia tak nak beri ilmu satu-satu. Sedangkan dalam Islam ni, segala ilmu yang ada itu kamu kena sampaikan, kena surahkan kepada orang lain. Maju tak Islam itu? Maju. Jangan kita jadi macam golongan kafir. Orang kafir ni dia ada satu ilmu dia lokek. Banyak perkara-perkara ni berlaku di kalangan orang meniaga. Dia ada sedikit banyak ilmu perniagaan, buat tu, buat ni, buat tu, buat ni. Dia takut orang tipu dia tuan-tuan. Dia tak beri, tak curahkan ilmu tu kepada orang yang benar tu. Minta, tanyalah kat dia 10 kali, 1 kali pun. Dia tak beri. Aku buat goreng pisang juga, kamu pun buat goreng pisang juga. Sebab apa goreng pisang kamu ni ramai orang beli? Kawan yang sebelah tu tanya. Kawan tu dia tanya. Adalah rasa itu, mana boleh beritahu. Dia duduk kias bahasa macam itu. Adalah rasa. Adalah benda ni yang saya tahu. Tapi dia tak boleh tahu. Dia duduk cakap macam tu, lokek ilmu. Kan? Tapi kita tengok dalam masyarakat Cina, dia tak beri kepada orang lain. Dia ni kafir, tak tahu benda, biarlah dengan kafir dia. Kan? Kita pun nak cakap banyak pasal dia pun, tak pasal dia. Kan? Kita ni orang Islam ni, orang Cina tuan-tuan. Dia dengan orang Cina, bangsa dia tak ada rahsia dalam bab perniagaan. Kan? Dalam bab perniagaan, kawan dia sebangsa dengan dia, duduk bersama, dia tak beritahu satu rahsia dia. Macam mana? Jadi tersebar. Sebab tu kita tengok dalam masyarakat kita, yang naik perniagaan ni, ekonomi ni orang bangsa tu, Cina ni. Hampir ke ekonomi kita. Padahal kalau kita kaji bagi ilmu, jangan lokek. Kan? Kita ada ilmu apa saja, itu satu contoh dalam perniagaan. Baik kita ada ilmu apa sahaja, jangan kita lokek. Kita ada. Jadi, begitu juga di surau ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk di belakang, kita faham sikit banyak cara duduk tahiyat awal, tahiyat akhir tu, tuan-tuan kena tegur. Tegur orang ni beritahu. Tegur pula jangan tegur lah dekat kawan-kawan cara terang-terangan sangat. Kan? Tegur bil hikmah. Malam aku dengar seorang ustaz dia mengajar begini. Tapi saya tengok cara Tuan Haji sembahyang itu tak betul. Mengikut apa yang disebut oleh ustaz itu tadi. Duduk tahiyat awal Tuan Haji, tahiyat akhir Tuan Haji itu tak betul. Tuan Haji ni pun dengar-dengar macam tu, naik terak lalu buka rupiah, dia betul rupiah. Budak kainnya kita nak betul yang itu benda masalah
orang menegur satu perkara untuk kebaikan tuan-tuan, itu satu rahmat tuan-tuan. Satu rahmat yang cukup besar. Dia benda ni dia bawa sampai ke akhirat esok. Apatah lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadat. Dia bawa sampai kepada mahsyar itu. Dia tanya, kita ada ilmu tentang ilmu tu, kita tak beritahu kat kawan tu. Kenapa kamu lihat mata ni cakap, mata ni lihat orang buat benda macam itu tak betul. Tapi lidah aku kelu, tak cakap, tak boleh. Sebab tu dia kata konsep jaga tepi kain orang ni tak boleh di dalam masyarakat kita ni kena buang. Kena buang konsep kan. Tak boleh kita duduk jaga tepi kain orang. Konsep tu, falsafah tu tak boleh dipakai. Dia nama falsafah tu. Falsafah dalam masyarakat kita ni, dia tak suka nak ambil tahu. Kita kiaskanlah masalah ni daripada hak sekecil-kecil sampai terbesar, hak terbesar. Orang bukan Islam duduk di sebelah rumah kita. Adakah kita nak tengok dia dalam keadaan bukan Islam, dia sampai bila-bila, sampai mampu itu? Tak boleh. Kami dalam Islam, kita kena keluarkan ilmu dakwah yang kita ada. Kan? Ilmu kita sebagai seorang pendakwah. Sebab tu tuan-tuan mengaji ni jangan mengaji habis. Tuan-tuan kena bertanggungjawab, sebarkan dakwah, sebarkan ilmu dan sebagainya. Barulah akidah kita ini betul. Kata ulama-ulama tasawuf. Kan? Ulama-ulama akidah, ulama tasawuf, dia kata barulah akidah kita betul. Kalau orang boleh buat segala-gala yang kita mengaji dalam kitab ni tuan-tuan, mengikut Islam, mustahil Allah Ta'ala tolak doa kita. Mustahil. Allah. Jadi riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Dalam hadis lain ada disebutkan fadlul alim 'alal abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Ini lain pula hadis. Dalam hadis yang lain disebut pula ni kelebihan orang yang ada ilmu dengan abid, ahli ibadat. Innal ulama warasatul anbiya. Kelebihan orang alim ke atas ahli ibadat adalah seperti kelebihan bulan purnama pada waktu malam ke atas cakrawala yang lain. Ni betapa tingginya pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, betapa hargainya Nabi kepada umat dia. Kalau siapa yang boleh meletakkan benda ni, kalau kita boleh sampaikan satu ilmu, kalau kita boleh jadi orang yang alim alal abid pula kan. Innal ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah waris para nabi. Innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirhaman, innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bi khattin wahid. Sungguhnya para nabi tidaklah meninggalkan dinar dan dirham untuk diwarisi. Mereka hanyalah mewarisi ilmu. Oleh itu siapa yang mengambilnya bermakna dia telah mengambil bahagian yang banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ambil ilmu itu sebagai panduan dalam kehidupan kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita telah mengambil dan terima bahagian yang banyak semasa kita hidup ni, terutamanya yang berhubung kait dengan rezeki dan sebagainya. Ilmu tak rugi kan? Nanti insya-Allah kita akan bahaskan dalam kitab ini juga. Para ulama akidah, tasawuf dan sebagainya, mereka kata bukan ulama akidah tasawuf saja. Jumhur ulama, seluruh ulama mereka sepakat. Dia kata ilmu yang wajib dituntut oleh seorang manusia ialah ilmu agama. Ilmu dunia ni tak wajib dituntut. Kerana daripada ilmu agama, Allah akan beri ilmu dunia. Tapi hari ini dalam masyarakat kita susah. Kita tengok, kita kata hantarlah anak-anak ke sekolah agama. Saya pernah menyertai kempen untuk kempen hantar anak-anak ke sekolah agama, sekolah Arab. Masa saya mengajar tahun 89, 90.
Saya mengajar di sekolah Arab, kempen pergi ke rumah-rumah, hantar anak-anak ke sekolah agama dan sebagainya. Dia akan cari ilmu. Kan? Ilmu agama ni wajib. Macam-macam cerita yang kena saya kena lebih besar. Ustaz, ngaji ilmu agama ni mak ayah mereka cakap. Bukan anak yang cakap. Mak ayah cakap. Dah tua dah. Ngaji ilmu agama ni boleh jadi kerja apa Ustaz? Ada tak ada jadi imam? Berapa orang nak jadi imam dekat masjid tu Ustaz? Berapa orang nak jadi qadi Ustaz? Kalau ramai sangat, la ilaha illallah. Ini mentaliti. Sampai ke hari ini tuan-tuan terkesan kepada diri kita, kita hantar anak-anak ke sekolah yang boleh kasi makan, yang boleh menjamin beri pekerjaan dunia. Ya. Ni masalah besar yang kita kena perlu ubah. Kementerian Pendidikan kita kena ubah. Banyak benda. Ni masalah asas yang cukup penting yang perlu kita ubah. Ni maqasid syariah tuan-tuan. Jangan duduk dalik-dada kita dah selesaikan masalah maqasid syariah. Banyak tuan-tuan. Dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertahanan pula, Kementerian Kebudayaan. Allah, kita balik semula kepada Islam. Banyaknya benda sesat. Banyak benda sesat. Satu Islam ni juga kena sabar. Jangan kita merasa kita sampai tahap kita nak ubah segala-galanya, tak boleh. Tak maklumlah manusia sejak daripada merdeka terdidik kan. Kita contoh orang yang dah umur 60 tahun, kepala otak dia dah berkarat dengan cara kehidupan sekular, dia tidak berlandaskan Islam. Berkarat dah kepala otak ni umur 60 tahun ni. Nak ubah kepala otak orang umur 60 tahun ni, ya Allah, lebih baik tak payahlah. Rajin mengucap je lah, tunggu mati. Umur 70 tahun nak ubah minda dia tu bukan senang. Nak bentuk Islam, nak masukkan tingkah Islam dan sebagainya. Yang dinamakan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ialah apa dia? Budaya masyarakat itu kena ubah. Satu dia beri panduan lagi. Innal anbiya, sungguhnya golongan para nabi-nabi ini dia tidak mewarisi harta wang ringgit dan sebagainya. Harta wang ringgit ni Allah Ta'ala beri sebagai pinjaman kita untuk menguruskan dunia. Satu perkara yang cukup besar yang kita salah faham di kalangan pemimpin kita hari ini ialah apa dia? Dia kira nak jadi menteri, nak jadi pemimpin, nak kumpul harta sebanyak mungkin. Dia ada kuasa. Memang betul lah cara dan dasar kapitalis barat ni tuan-tuan. Dia kuasa dan ekonomi ini dia kata tak boleh dipisahkan. Kuasa ekonomi. Tapi Islam tak. Islam nak kuasa je. Ekonomi itu nombor 2. Itu dalam pemimpin kita ini dia letak. Orang berkuasa dia ganda. Naik setahun dia jadi kaya sekali. Naik setahun dia jadi pemimpin, jadi wakil rakyat ke siapa je jadi kaya tu. Dia lari pada Islam. Oleh itu siapa yang mengambilnya bermakna dia telah mengambil bahagian yang banyak daripada satu dari hadisnya. Daripada Safwan bin asal Alif Sa'lam, tapi dia terjemah ke bahasa Malaysia asal je. Asal tu bila kita baca macam tu, asal madu pun boleh, asal pun boleh. Tu kadang-kadang orang tak ada bahasa, tak ada ilmu tentang bahasa. Asal radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yaqulu. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya ke atas penuntut ilmu kerana reza dengan apa yang dituntut. Allah. Kita bukannya disuruh tuntut ilmu yang berat-berat ni tuan-tuan. Maklumlah
kita dah berumur ni tuan-tuan. Ilmu berat-berat ni tak boleh susah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri kadang-kadang. Kan? Dia macam itu. Dia tak suruh ambil berat-berat, susah sangat. Malam ni begitu juga tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa banyak sangat ustaz sampai, tak ada benda yang boleh sangkut kat kepala aku, tak susah juga. Jadi penutup daripada apa yang kita mengaji ni, kita letakkan satu benda yang Nabi beri input dan motivasi yang cukup besar. Apa dia? Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilm. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya ke atas penuntut ilmu. Penuntut ilmu. Siapa yang menuntut ilmu agama. Tak kira ulama bahaskan dia kata apa? Tak kira dia ilmu agama ke, ilmu dunia ke, apa ke, ilmu akhirat ke, ilmu dunia ke, para malaikat akan meletakkan sayapnya di belakang. Masya Allah, hebat. Maknanya malaikat sentiasa bersama kita. Ini satu input motivasi. Kita kena yakin benda ni. Walaupun kita tidak nampak di alam ghaib ni, suatu kita ni tak boleh nak faham, payah nak faham. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk. Siapa yang boleh takut dan merasa yakin dengan suatu benda gaib, malaikat ni benda gaib. Kita tak nampak. Kan? Siapa yang boleh meletakkan benda gaib ni tak nampak ni, tapi di atas keyakinan yang cukup tinggi dia dalam hati dia, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah nak beri pengampunan yang cukup mudah dan cukup besar kepada golongan manusia. Kan? Itu juga dalam hadis Nabi ini, innal malaikata la tad'u ajnihah. Malam ni tuan-tuan semua ada malaikat tuan-tuan yang sentiasa memerhatikan, lalu malaikat ini akan sampaikan mesej dia direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung tuan-tuan besar pahala. Kalau ada anak-anak pun bawa. InsyaAllah kita sama-sama mengaji. Tuan-tuan, apa sahaja ilmu? Surau masjid patutnya dia jadi tempat untuk cari ilmu. Dia menjadi universiti yang pertama. Universiti kedua tu universiti orang berilmu. Dan surau masjid ni dia universiti yang pertama. Itu di Mesir tuan-tuan. Islam dia naik tuan-tuan. Dia meletakkan surau dan masjid ni universiti pertama. Ni golongan sekular yang tak mesti faham ni tuan-tuan. Sebab tu universiti yang pertama, surau masjid sejak Asisi ini naik ni, dia tutup semua universiti, dia tutup semua surau dan masjid. Ilmu-ilmu ni jangan mengaji kata. Jangan mengaji ilmu. Kita ada universiti dah, buat apa nak mengaji kat surau masjid? Ni mengaji kat surau masjid ni jadi fundamentalis Islam. Golongan penggana tu duduk. Ni Asisi. Sebab tu sekarang ni tuan-tuan, Asisi ni dia rampas kuasa daripada Ahmad Mursi dulu, kan? Dia cara yang pertama yang dilaksana apa? Kunci semua surau-surau. Waktu sembahyang ada untuk imam yang dia beri amanah dia buka, lepas buka sembahyang balik, kunci balik surau masjid. Itu dia. Ini dia. Malaikat akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang buat itu. Sebab tu di Mesir dia naik ke pusat dekat masjid surau ni, ilmu percuma tuan-tuan. Tak ada yuran tuan-tuan. Malam ni saya datang, bukan saya minta yuran dengan pengurusi surau ke, biro dakwah surau ke, saya tak minta. Kalau tak beri pun tak apa, saya bagi. Kita nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau mampu, berilah, saya beri, saya ambil. Kalau beri, saya ambil. Saya tak tahu lah. Tapi saya tak beri tuan-tuan. Tak apa, saya balik bulan depan saya datang. InsyaAllah. Pasal kita dah letak masa. Kan? Bulan depan kita mari. InsyaAllah. Kita sama-sama dapat juga. Nak beri percuma. Patutnya inilah benda yang, satu benda yang kita gagal nak praktikkan dalam surau-surau masjid. Pencarah-pencarah universiti tu tuan-tuan di Malaysia dapat gaji 10,000, 12,000 seorang.
Duduk balik mengajar di universiti dia, lepas tu sampai rumah, hulur kaki, di rumah ada macam-macam. Tak bertanggungjawab. Bukan semua orang. Ada sebabnya. Boleh jadi. Ni, kamu kena turun, pergi ke surau, masjid. Sampaikan ilmu. Masjid tak ada duit, kena reza. Sampai ilmu tu satu perkara yang cukup besar tu. Allah akan tunjukkan rezeki hak lain pula. InsyaAllah orang akan naikkan gaji kamu daripada 10,000 jadi 12,000 pula. Kalau kamu ada sifat macam itu. Ini cara ini. Ilmu banyak lama-lama, tapi surau masjid orang yang tak mampu nak membayar, nak dapatkan ilmu dan sebagainya, dia habis tak dapat ilmu. Lepas tu dia surau masjid. Kalau tuan boleh impak kat masjid ni, berilah kat masjid. Jangan pula dia cakap menantu besok tak payah berilah, ilmu nak cuma. Jangan pula letak mentaliti je. Kalau berapa boleh beri. Kalau boleh beri RM1, beri RM1. Kan? Di surau masjid. Kan? Kalau boleh beri RM10, beri RM10. Kalau boleh beri RM1,000, jumpa tuan pengurusi. Ni, saya beri dari impakkan harga dari RM1,000 untuk surau ni, buatlah. Kalau kita mampu, beri sebanyak-banyak yang boleh. Kan? Kalau kita tak mampu, sen pun tak boleh nak beri, tak bayar lah beri. Takut nanti jadi ukit pula. Surau tu adik derma. Derma tak habis-habis. Jangan duk merungut macam itu. Kan? Tak pasal-pasal dapat dosa kering. Dosa kering apa? Tu pasal mungkin. InsyaAllah tuan-tuan sampai kata itu. InsyaAllah pukul 9 kan. Kita berhenti setakat itu. InsyaAllah di masa akan datang, dia ada satu input yang saya nak beri di sini. Di masa akan datang kita akan ambil daripada hadis Nabi tersebut, innal ulama warasatul anbiya. Imam Ghazali kata tu, janganlah kamu meletakkan sesungguhnya para ulama itu pewaris Nabi sebagai suatu ayat yang total untuk kita nak terima. Kena ada landasan dia juga. Jangan kita terima hadis walaupun dia hadis. Bukan maksud saya untuk nak condemn ulama-ulama dan sebagainya. Tapi bila kita ada ilmu, innal ulama warasatul anbiya, itu ulama yang macam mana yang menjadi pewaris para nabi. Lalu dalam kitab ini ulama Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia huraikan secara panjang lebar. Ada 9 kaedah, ada 9 cara untuk kita nak kenal ulama dunia macam mana, ulama akhirat macam mana. Kita yang disuruh ikut ialah ulama akhirat, bukan ulama dunia. Ni kita hari ini dalam masyarakat kita kan banyak benda. Ulama dunia ada, ulama akhirat pun ada. Ulama dunia macam mana pula Ustaz? Ulama yang ada kepentingan peribadi keduniaan. Ulama akhirat dia ulama yang tidak mementingkan keduniaan, dia ambil akhirat itu lebih penting daripada dunia. Berarti tajuk dalam kitab ni tuan-tuan, ilmu yang kita wajib belajar ialah ilmu akhirat. Ilmu akhirat ni wajib tuan-tuan. Ilmu dunia ni akan datang. Ulama akhirat dia yakin dia letakkan dalam kepahaman mereka. Ilmu dunia, rezeki dunia ini tak cari tak apa. Tapi dengan syarat kita letak pertama dulu, kita kena yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala ilmu-ilmu agama ini kita kena letakkan dulu. Rezeki Allah anugerahkan. Usaha sikit, doa sikit, Allah akan beri kita. Tak pasal. Kan mudah saja. Mudah. Kita kat Malaysia ni rezeki berlambat-lambat dekat, sampai tak termakan. Kalau ada orang buat ayam dapat, kucing makan. Kan? Semua boleh tumpang rezeki kita. Kita kena ingat satu. Ada satu golongan manusia ni, hayawan ni tak boleh nak hidup di negara ni. Sebab manusia sampai betung sampah pun dia cari makan.
Cari makan dalam tong sampah, dapat aku makan. Tak ada peluang kucing nak cari makan. Maka kucing tak boleh hidup. Kita ni rezeki melempah-lempah sampai buang tuan-tuan. Kan? Jadi rezeki kucing. Nasib baik Allah Ta'ala hantar kucing. Nasib baik Allah Ta'ala hantar ayam. Tapi saya di rumah saya tuan-tuan, saya tak boleh lagi. Kena beli ayam dulu. Kena beli ayam. Beli ayam di rumah 3-4 ekor. Kenyang ayam dulu. Aku masuk dia tak tahu kita nak sembelih. Dia tak tahu kita rasa kita nak sembelih. Nak makan. Itu ayam jadi sihat-sihat daripada kita buang sahaja membazir. Jadi saudara itu, insya-Allah kita kaji ulama warasatul anbiya ni macam mana kategori ulama warasatul anbiya. Dan insya-Allah boleh jadi satu sekali je lagi kita akan habis bab ilmu ini. Lepas tu kita akan masuk bab yang simple, yang mudah kita buat ni, bab salat. Bab salat ni saya tak mahu nak ceritakan tentang macam mana cara nak salat, nak perbetulkan salat, macam yang saya cakap tadi, nak macam mana nak perbetulkan rukun tauri, rukun fi'li dan sebagainya. Tetapi yang saya nak cerita ni itu tadi. Masalah kita ingat masa sembahyang kita ni lalu jauh akai kita. Kan? Ingatkan. Apa falsafah di sebalik ibadat salat tu? Hak tu yang kita nak bincangkan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedikit panduan yang kita berikan pada malam ini yang saya berikan menjadi satu pengajaran yang untuk berguna kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد سد القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا محروما محروما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.